Kita berbicara tentang rumahku syurgaku, baiti jannati. Yang pertama sekali, sebelum kita pergi jauh, cuba kita fikir sejenak. Kita muhasabah diri sungguh-sungguh, agak-agak layak tak rumah kita itu disebut sebagai rumahku syurgaku. Kita bermedia sosial, biasa kalau kita balik daripada musafir, Ustazah Muzayyana yang lebih selesa dengan panggilan Ustazah Zai, pun selalu juga, Alhamdulillah, selamat sampai ke rumahku syurgaku. Sebelum kita menulis catatan yang demikian, kita rasa layak ke rumah kita itu disebutkan sebagai baiti jannati atau rumahku syurgaku. Saban minggu setiap hari Ahad di rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah, saya menjadi panel tetap setiap hari Ahad. Bicara yang sentiasa disebutkan tu adalah bicara tentang kekeluargaan rumah tangga Islam, yang mana slogan mereka setiap hari menyebutkan membina sebuah rumah di dalam syurga dan membina syurga di dalam rumah. Maksudnya macam mana tu? Setiap hari pengacara sebut nak bina syurga di dalam rumah. Tapi rumah kita tu layak ke disebut sebagai syurga? Ai, Tuan Haji giling kepala pula. Kan? Saya nampak Tuan Haji dah sebab ada kopiah atas kepala. Tu untung orang pakai kopiah ni belum haji pun orang panggil Tuan Haji. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan giling kepala sebab apa? Sebab kita rasa malu nak menyebut kalimah syurga tu sepatutnya. Sedangkan dalam zaman akhir ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, apabila kita bermedia sosial khususnya, kita takut kalau orang nampak kita macam tak bahagia. Jadi kita terpaksa berlakon bahagia. Faham ya? Kita terpaksa berlakon bahagia. Rupa-rupanya jiwa kita derita kerana semua perkara pun kita nak lakonkan. Kan? Itu belum lagi syurga. Sebab syurga adalah kehidupan realiti dan ternyata tidak ada seorang pun yang telah mati sehingga ke hari ini. Mereka telah mati, mereka bangkit kembali, hidup bercerita dengan kita. Yang di kalangan kita punya ibu ayah, sudah pasti sekali-sekala kita menghadap wajah mereka, masih mereka tidak jemu menasihati kita. Okay, masih lagi kamu jaga elok-elok. Dulu tak ada anak, sekarang dah ada anak. Kan? Banyak yang kita belajar daripada mereka. Ayah kita suka marah-marah mak kita. Kan? Tapi kenapa mak kita masih setia di sisi ayah kita? Suami kita panas baran, tapi kenapa mak mertua kita masih setia berada di sisi ayah mertua kita? Sebab tu bila dalam lebih 20 tahun dakwah ni, Ustazah didatangi oleh wanita-wanita yang kadang-kadang saya tak tahan lah Ustazah, suami saya tu panas baran. Berapa tahun dah usia perkahwinan? 4 tahun. Kan? Kamu ada mak ayah mertua lagi? Ada? Jadi maknanya suami kita masih punya ayah. Kenapa dia jadi panas baran? Saya tak selesa masuk dalam keluarga tu. Memang bapak dia pun panas baran. Jadi kita sebutlah sahabat-sahabat muslimin muslimat, pernah tak belajar daripada ibu mertua bagaimana baru-baru ni dia boleh sambut wedding anniversary yang ke-40? Contoh kan? Sebab rahsianya adalah mak mertua kita cukup bersabar dengan ayah mertua kita. Jadi orang sekarang berkahwin, dia sebut ke main lagi. Kan dekat grup WhatsAppnya rumahku syurgaku, friend forever till jannah, ahli keluargaku menuju syurga, semua cerita syurga. Tapi kita tak sedar diri pun sebenarnya rumah kita tu tak layak pun disebutkan sebagai syurga. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimin muslimat dirahmati Allah, bila saya dipilih pada hari ini untuk menyebutkan tentang baiti jannati rumahku syurgaku, saya nampak pula sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Amran berada pada poster yang sama. Saya ingatkan saya nak bergandingan dalam satu forum dengan beliau sebab dah lama dah tak berforum dengan Ustaz Amran. Sahabat kami datang berumrah dengan saya, tapi rasanya kalau urus setia boleh cek, Ustaz Amran dah ada dekat tempat parking kereta ni sebab nampak macam ada kereta dia. Takut dia macam berehat dalam kereta saja. Kalau boleh jemput dia lah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab banyak juga perkara yang kita boleh belajar daripada beliau, yang kematian isteri dan berkahwin baru. Insya-Allah kita doakan mudah-mudahan terus diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengalaman seperti ini masya-Allah kita tak jumpa di mana-mana. Ustazah suka untuk merujuk ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia daripada surah An-Nur ayat 27. Surah An-Nur ayat 27. Dan saya suka untuk menyeru seluruh muslimin muslimat dirahmati Allah
sarankan seluruh wanita dalam rumah tangga kita ni untuk menghadam surah An-Nur sebagai satu bacaan, Quran terjemahan, bertadabbur akannya. Ada banyak pelajaran yang kita boleh dapat padanya. Surah An-Nur ayat 27 menceritakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Apa tujuan Allah beri kepada kita peranan Al-Quran sebagai manual book kehidupan? Allah beri saranan, Allah suruh kita ambil perhatian, jangan masuki rumahmu. Masya Allah, dan jangan beri izin orang lain masuk ke rumahmu. Kalau kita bagi salam lebih 3 kali, adabnya orang tak buka pintu, maka kita disuruh balik. Jangan izinkan sesiapa masuk ke dalam rumah kita sebab rumah kita adalah rumah sebuah keluarga yang pasti ada isteri, yang pasti ada anak, ada suami, yang pasti ada anak-anak. Okey, jadi sekarang ni kita bukan rumah buyut, bait macam dulu-dulu saja lagi. Tapi kita ada rumah media sosial kita. Saya ada media sosial Ustazah Muzayyanah kalau Facebook. Saya ada yang personal Muzayyanah Abdullah. Terkadang kita tulis satu status. Tiba-tiba dekat ruang komen tu ada perkara-perkara hasil komentar mereka yang saya tak selesa, saya tak suka dengar. Maka saya sanggup padam saya punya status tu yang sudah mungkin ribuan like ketika itu. Tapi kenapa kita sanggup padam? Kalau kerana status kita yang orang salah faham ni, orang saling kecam-mengecam, orang saling menggunakan jari itu menjadi satu dosa. Tak jangan heran dengan like yang 1000 kali, yang orang dah share banyak tempat, kita delete saja. Dengan kita delete, insya-Allah perkara itu akan mati macam tu saja, tak akan mengizinkan orang bercakap-cakap lagi pada rumah kita. Rumah kita itulah media sosial kita. Jadi hari ini kita bukan saja nak jaga rumah kita yang fizikal itu, tetapi kita nak jaga rumah kita yang di alam maya. Mudah nak kata suami boleh bagi tahu isteri, I tak setuju kalau you ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Kan itu yang punca nak merajuk tu kadang. Kita dah ada friend Facebook 5,000 dah. Maksimum dah, tiba-tiba suami suruh buang Facebook. Contoh Kemudian isteri pun pesan, sebab ada orang menyapa kawan sekolah you yang lama ni tiba-tiba hi pula dekat you punya wall ni. Kita pun kata kat dia, you pun tak boleh ada Facebook. Jadi kesian Facebook, tak pasal-pasal. Inilah cerita jangan membangau tadi tu. Masya Allah kan, selama ni Ustazah Zai duk sebut jangan membawang. Kemudian ada ustaz kata membawang tu sopan lagi Ustazah, jangan membangkai dia kata kan. Sebab orang mengumpat ni diibaratkan orang yang makan daging saudaranya sendiri. Jadi dia kata nak bagi deep lagi Ustazah sebut membangkai. Saya tak sampai hati lah pula nak sebut. Jadi kalimah membangau ni hari ni suka nak menyalah-nyalahkan orang. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, jangan izinkan orang masuk ke dalam rumah kita. Maksud hubungan suami isteri itu adalah hubungan dua jiwa yang kita nak satukan atas dasar kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba jujur pada diri pasangan suami isteri sekalian. Ketika mula-mula dulu anda diijab kabulkan seorang lelaki, aku terima nikahnya. Kita sedang berakad, kita sedang berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil seorang anak perempuan kepada bapa mertua kita yang ditatang bagai minyak yang penuh, yang sayang anaknya selama 20 tahun, 25 tahun. Kita ambil, bukan kita nak rentap kasih sayang mereka, tapi cuba belajar daripada seorang ayah yang sangat bertanggungjawab. Kalau seorang ayah sayang dan melindungi anak perempuannya, kenapa kita mengambil daripada seorang ayah untuk menyakiti? Apatah lagi hatinya, zahirnya, batinnya. Sebab seorang ayah, walaupun keras bahasanya, tapi nawaitunya hanya satu, ingin melihat anaknya tersenyum, bahagia, gembira sampai ke akhir hayat. Jadi wahai suami, apa lagi janji kita di hadapan Allah ketika kita berijab kabul? Ketika kita berjanji disaksikan oleh para malaikat Allah, menangis berguling-guling iblis saat itu.
Kerana apa dulu bercinta ni? Telefon sampai lewat-lewat malam. Berwhatsapp sampai tak ingat nak solat. Berpegang-pegangan tangan. Semua tu menjadi dosa. Hari ini dalam sejarah pegang tangan dia jadi ibadah. Berpandangan dia jadi ibadah. Minta maaf sebut sampai hubungan badan kita tak kira lah siang ataupun malam. Tanpa seurat benang pun seorang suami dan isteri semuanya menjadi ibadah. Tapi tetap ada aturan Allah. Kita selalu sebut dalam rumah tangga perkahwinan, kadang-kadang ustazah kenapa saya ni rasa macam ada je ujian. Rasa macam tak bahagia. Saya dah melalui fasa hidup rumah tangga seperti orang lain juga. Tapi kenapa anak saya masih degil? Kenapa ada saja perkara yang tak membahagiakan? Pertama, cuba cek hubungan kita dengan Allah. Cek hubungan kita dengan Allah. Jujur pada diri, aku mengambil dia sebagai isteri, aku setuju untuk menjadi isterinya, apa nawaitu kita. Belakang ustazah ni ada pelaminan yang indah. Mungkin kita ada cerita-cerita pelaminanganku musnah. Dulu-dulu kita bertunang dengan orang lain, tiba-tiba berkahwin dengan orang lain. Jangan duk cuit kawan sebelah tu. Kan kita je bang. Kan tiba je kahwin dengan dia ustazah. Padahal tunang dengan orang lain. Jawapannya sebab jodoh ni di tangan Allah. Dan Allah tak pernah silap tolong pilihkan untuk kita. Faham ya para suami, para isteri, Allah tak pernah silap. Walaupun kita bercinta bertahun-tahun dengan orang lain, hatta kita terbuat pelbagai dosa. Dengan cara kita diizinkan oleh Allah untuk bernikah dengan si fulan itu, maknanya ada peluang taubat untuk kita. Supaya tidak mengulang dosa silam kita. Maka dengan siapa kita bercinta sebelumnya, setelah kita punya cinta yang sejati, tolong noktahkan kehidupan anda yang bermaksiat dengan orang lain selain daripada isteri yang halal atau suami yang halal bagimu. Termasuklah kenangan, termasuklah status kita di-like oleh ex-girlfriend kita. Sebelum isteri kita terbaca, tolong delete dulu. Faham ya? Ini dalam media sosial hari ini terlalu banyak yang sampai kepada telinga ustazah. Hanya kerana bangun-bangun tidur tertengok WhatsApp kawan-kawan sekolah suami. Kan kau rasa kelakar lah reunion semalam. Memang dulu kau ingat tak kita tertukar stokin? Tertukar stokin pun jadi isu. Masya Allah, padahal tu cerita darjah 6 dulu tu. Kan, yang isteri ni moncong tak pasal-pasal. Nak cakap, serba salah. Nak marah tapi kena sabar. Macam itulah kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah dah timbul segala sangka-sangka. Sedangkan Quran menyebut berulang kali. Jangan zon. Zon ini lebih kepada su'uzon. Sangka-sangka buruk. Aku rasa betul dah ni semalam dia pergi reunion tu dia mesti menjalin cinta lama semula. Padahal kita tak nampak pun dengan mata kita. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesian rumah tangga yang demikian sebab dia tak tahu ketika dia diijab kabulkan dulu betapa iblis ni menyesali. Macam mana boleh nikah ni? Sebab bila bernikah sahaja, dia dah tak ada peluang dah untuk meletakkan pegang tangan jadi dosa, berpandangan jadi dosa, berdua-duaan jadi dosa. Semuanya selepas ini akan menjadi ibadah. Jadi suami isteri tidak ada kapal yang berlayar bila ada tiupan angin tidak bergelora. Pasti sentiasa ada. Kan pasti ada. 5 tahun pertama, kan 10 tahun pertama. Sebab ketika saya bernikah 20 tahun yang lepas, saya duduk dekat belakang kereta, suami saya dengan abang saya duduk di depan. Bawa kami nak balik ke kampung suami untuk kenduri belah suami. Saya dengar mereka bersembang. Abang saya dah lama dalam perkahwinan, dia sebut macam mana, dia kata, Wan, ingat 5 tahun pertama ni kita baru kenal sebenarnya siapa isteri kita. 5 tahun pertama. Jadi bukan 5 minggu pertama, bukan 5 bulan pertama. Biasa je kadang-kadang pelik dah dia perangai macam ni. 5 tahun pertama kita baru kenal. Dan sahabat-sahabat saya yang bekerja di pejabat agama, Jawi, Jais, mereka melaporkan kebanyakan rumah tangga yang runtuh adalah pada fasa 5 tahun pertama. Kita sangat sedih. Rumah tangga yang isteri minta fasah, bercerai, bergaduh depan-depan pejabat agama, saling tak tahu mana dapat alu lesung batu tu pun ada saling baling-membaling depan pejabat agama kan. Perkara ni sangat mengaibkan. Kalau dekat pejabat tu ada guard yang bukan Islam ke, macam ni ke orang Islam bergaduh sampai bawa alu lesung batu sebagainya. Tepuk meja hakim dekat depan ni. Kenapa berani sangat? Cuba tanya 5 tahun pertama perkahwinan.
Kerana mereka baru nak membina, baru nak kenal. Bukankah perkahwinan itu menyatukan dua jiwa? Kita dengan cara didikan mak ayah kita. Dia dengan didikan mak ayah dia. Ketika kita berkahwin dengannya, kita tak tahu total 30 tahun dia hidup di bawah naungan keluarga yang begitu. Bukan semua dia ceritakan kepada kita dan tak mesti pun dalam agama kita ceritakan kepada bakal suami dan isteri kita. Apa cerita-cerita silap kita? Minta maaf sahabat-sahabat, ramai yang sangat yang bila nak kahwin tak jadi kahwin. Semata-mata datang, ustazah, boleh ke kalau saya sembunyikan, saya ni sebenarnya adalah kelapa yang ditebuk tupai. Kan? Dia kata, kenapa kamu nak cerita pula? Sebab saya takut ni orang kata kalau saya tak cerita, nanti kalau mak mentua saya bentang cadar warna putih, pagi-pagi nanti dia tengok. Tak ada darah pun. Yang kau duk tengok filem-filem Melayu pasal apa? Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Mak mentua pasang cadar putih, malam kau tukar balik cadar warna merah. Senang. Tak payah cerita. Kalau suami pagi-pagi kata, abang rasa lain je awak ni. Kan dah pernah bersama dengan orang lain. Sebelum tanya isteri, cuba tanya macam mana kamu boleh tahu, pengalaman mana kamu dapat. Tak payah cari orang lain. Maknanya kalau kita tahu sesuatu, kita pernah merasa perkara tersebut. Sebab tu selain kita mencantikkan hubungan kita dengan Allah, tanya bagaimana hablum minan nas, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Kalau kita pernah menzalimi ex-girlfriend, boyfriend kita dulu, sebelum kita berkahwin, apa yang kita dah pulangkan hak dia. Apa yang kita dah minta maaf. Kita memang dah tak ada jodoh. Tapi duit-duit dia yang kita habiskan, apa yang kita dah minta halal pada dia. Semua ni adalah dosa, jangan dibawa dosa lama ke dalam rumah tangga yang halal di sisi Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, taubat dengan Allah yang dulu tak sembahyang, tak tutup aurat tu mudah. Allah Al-Ghaffar, Allah At-Tawwab. Tapi dosa kita sesama manusia, yang kita menzalimi ex kita dulu, kalau kita mudah-mudah menzalimi orang lain, dosa itu kita tidak minta pengampunan, minta maaf, minta halal sebagainya, dia akan mengganggu. Sebab dosa ni akan menjadikan beban pada kita. Sebab tu kadang-kadang kita dah buat dah hubungan halal, tapi kadang-kadang kita kena kacau. Kau sedap-sedap je kahwin, hak aku dulu kau tak pulangkan. Kena kacau. Jadi perkara macam ni yang kita tak boleh selindung dengan pasangan kita. Kan abang dah clearkan semua. Dah cari dah keluarga dia. Nak bayar dah. Tapi dia yang kata tak payah halal ketika tu. Kena cerita. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sebab kita takut nanti dia kacau kita melalui media sosial. Dan pasangan kita akan bersangka-sangka. Takkan kita dapat syurga kalau rumah tangga kita dikacau sebegitu rupa. Jadi ustazah selalu sebut. Mencari baiti jannati dalam ayat ini nak menceritakan kepada kita, rumah tangga kita, kita yang corakkan. Jadi wahai isteri, wahai suami, kita nak bersanding semula di dalam syurga Allah di atas pelaminan yang indah. Yang mana katanya Allah Subhanahu Wa Taala syurga ini di atas alal araik, dipan-dipan pelaminan yang indah. Yang mana bila kita cerita keindahan syurga Allah, rasa hilang penat segala. Penatnya kita bersabar di dunia. Penatnya kita taat di dunia. Ya Allah, kalau ini boleh membuka luas pintu syurgamu untuk aku, maka kuatkanlah aku. Sabarkanlah aku. Tunjukkanlah aku jalan-jalan kebenaran. Sebab tu jangan ada hari tanpa Al-Quran dalam rumah tangga orang Islam. Okay, saya minta seluruh ulang sama-sama. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Sebut sama-sama. Sekali lagi. Sekali lagi. Baik. Kalau yang berbicara ini melontarkan suara, saya tak pandai mengaji, ustazah, belum terlambat. Saya dah mengajar ramai orang 60-an, 70-an. Acik ni lidah dah keras dah ustazah. Otak ni dah tumpul, dah tak ingat apa-apa dah ustazah. Acik nak ke tak nak? Kalau kita nak, Allah akan mudahkan. Allah akan bantu orang yang betul-betul mahu. Tapi kadang lisan saja nak, hati tak berapa nak. Cari guru belajar. Kadang-kadang jangan sombong. Guru kita adalah pasangan kita sendiri. Tapi kita tak nak pecahkan tembok ego kita. Kita tak nak rendahkan diri kita. Hatta suami atau isteri akui. Suami pandai mengaji, isteri malu kalau kena tegur dengan suami. Isteri pandai mengaji, suami tak nak bawa Iqra' 1 belajar dengan isteri. Sebab ustazah belajar dalam program end to end 2 Ramadan lepas.
Ustazah bersama Nilofa dengan Nabil, kiri kanan. Apa yang Nabil cerita dekat Ustazah? Ya Allah Ustazah, saya paling berterima kasih dalam hijrah saya ni kepada isteri saya. Wah, hebat isteri Nabil. Kenapa? Sebab dialah ustazah saya dalam mengaji Al-Quran. Dia ajar saya daripada Iqra' 1. Saya tak mengaji ustazah, saya tak pandai mengaji. Tapi setelah isteri saya mengajar, setakat dia tahulah, dia kata bolehlah nak mengajar, tapi tak bolehlah macam ustazah-ustazah mengajar. Sekurang-kurangnya daripada tak kenal huruf, boleh kenal huruf. Iqra' 2, kita dah tahu mana panjang, mana pendek. Iqra' 3, bukan setakat baris atas saja, dah ada baris bawah, baris hadapan. Sedap sikit dah kita mengaji. Ada bunyi ta, ti, tu, da, di, du. Iqra' 1, Iqra' 2 baru abata saja sampai ya. Kemudian Iqra' 4 dah mula dah kita gabungkan dua huruf. Kalau ba dengan ya jadi bai, ta dengan ya jadi tai. Kan dah gabung dah. Kemudian kita dah kenalkan macam mana nak bunyikan qalqalah, bunyi ab, aj, ad, anta, anqa. Oh lain ya yang dengan bunyi at. Lain yang ab, lain. Kalau at huruf ta. Kalau anta huruf ta. Kan kita nampak dah. Subhanallah diajar satu persatu. Iqra' 5 dah kenal dah macam mana kita nak jumpa dengan dengung. Oh ini kalau mim bertemu dengan ba, macam mana kita nak dengungkan bacaan. Barulah insya-Allah lahjah tu datang, kemudian nampak macam ala-ala qari'ah dah mengajinya. Sebab dah ada bunyi, dengung dah sebagainya. Kemudian Iqra' 6 baru nak memperkemas bacaan. Sampai Iqra' 6 tu isteri dah angkat tangan. Saya pun dulu ngaji sampai ni je bang. Sebab itulah Quran saya ni pun baca tak berapa fasih. Jom sama-sama kita cari guru. Suami, bila kita nak pastikan isteri kita berguru, tolong pastikan yang tidak mengundang fitnah. Cemburu macam mana pun dengan isteri, jangan kita tersilap cemburu. Kenapa kita panggil guru datang ke rumah? Sebab kita tak mampu untuk memberi ilmu fardu ain kepada dia. Ingat kewajipan seorang suami kepada isteri yang akan ditanya oleh Allah nanti bukan saja makan, pakai, tempat tinggalnya. Tapi isteri itu yang tak tahu apa-apa tentang asas fardu ain, kenapa kamu tidak mengajarkan kepada dia? Aku pun tak tahu ya Allah, padahal isteri aku lebih bijak dalam agama daripada aku. Tanggungjawab kamu membawakan guru datang ke rumah. Bawa guru datang ke rumah pula, dia charge 1 jam RM100. Saya tak mampu. Tak mampu, maka tolong beri izin isteri kamu untuk keluar daripada rumah mencari ilmu. Datang Masjid Asy-Syarif, tengok jadual kuliah muslimat. Hari Isnin apa, Selasa apa, bagi undang-undang pada isteri. Ni dalam 5 hari ni, abang izin 3 hari. Awak pilihlah kuliah mana awak nak datang. Beri izin. Kalau kita cemburu buta tak tentu pasal, ustaz ni awak jangan datang. Ustaz ni memang handsome terlebih, awak tu tak boleh tengok muka orang handsome. Masalah dah kita ni. Padahal balik nanti wahai isteri bukan kita duduk diam saja. Sambil kita tuangkan air, suami kita penat-penat balik kerja. Bang, tadi dalam kelas, jangan ada niat nak menyindir. Ni elok ni aku cerita pasal panas baran ni. Elok pula ustaz ni keluarkan ayat pasal panah baran. Laki aku ni memang panah baran sungguh. Itu je lah diceritanya. Bang ingat tak semalam saya cerita pasal orang panah baran tu kan? Laki kata dah bukan nak mengajar aku pasal bab kuliah semalam ni. Dia nak tembak aku ni. Ada niat nak menyindir sampai ke tidak kepada hati orang yang disindir. Panas telinga dia. Maka kita belajar supaya Allah beri faham, supaya kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari. Bila kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari, dia dapat rasa. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita makan apa yang kita nak makan sampai bila-bila. Tadi Ustazah sempat sarapan dekat Pekan Meru tu. Kan? Dah lapar sangat daripada subuh kat TV Al-Hijrah. Jadi makan sekejap. Yang ni memang rasa kari kambing dia macam sebiji dekat tempat tu. Kenapa kita ingat lagi rasa dia tu? Sebab kita pernah rasa. Tapi kita nak bicara benda yang kita tak pernah rasa, nampak sangat daripada bibir hanya singgah di telinga. Faham ya? Biar apa yang kita cakapkan tu daripada hati. Bila daripada hati, ia akan sampai kepada orang yang mendengar dengan hati. Jadi, kalau kita nak bercakap, pastikan aku nak tegur pasal panah baran dia ni. Aku ni macam mana? Aku nak tegur pasal dia solat lambat ni. Aku ni macam mana? Jadi sebelum kita rasa mudah untuk mengubah orang, kamu takkan berjaya. Kecuali kamu ubah diri kamu sendiri.
Masya Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Niatkan yang aku sampaikan tadi, ya Allah, sebagai ulang-ulangan kuliah pagi tadi. Aku mencatat pun malas, kurang-kurang sebelum dia lupa daripada kotak kepala aku ni, lebih baik aku cerita kat suami petang ni. Besok hantar anak pergi sekolah, semalam mama dengar kuliah ustaz tu, ya Allah, ustaz cerita sekian-sekian. So kita ulang, itulah sebabnya kenapa mak-mak suka membebel. Sebab mak ulang balik apa yang dia dengar daripada mak ayah dia dulu-dulu. Apa yang cikgu dia cakap. Drama apa yang mak-mak tengok. Faham ya? Kalau mak saya dulu lepas tengok drama tu seminggu tak habis cerita. Ya Allah kesian, macam manalah suami dia boleh pukul. Kita pun cerita pasal siapa mak? Jiran mana yang kena pukul ni? Tak mak tengok drama hari tu. Ya Allah sabar je lah. Sebab apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia pandang. Masya Allah. Jadi baiti jannati, jangan izin sesuatu yang Allah tak reda masuk dalam rumah kita. Saya menguruskan jemaah umrah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila nak balik ke Malaysia, saya kata bersedia tak kita nak menjadi orang baru. Yang dipilih Allah, gugur dosa-dosa kita di dua tanah haram ni. Balik pertama apa yang kita dengar. Kalau on the way pergi kerja, lagu tak apa-apa, DJ-nya gelak terbahak-bahak, kita suka ke? Cerita gosip artis tu, yang cerita ni benda hujung pangkal tak tahu sahih ke tidak. Tolong ubah. Ubah ke mana? Alah Ustazah, kalau saya dengar radio IKIM tu, contoh kan, asiklah bercakap, bosan. Dalam dia bercakap tu ada juga input tentang ilmu. Kadang-kadang sambil kita bawa kereta tu, kita tak dengar sangat apa dia cakap. Tapi bila kita pasang, pilih channel radio yang mana. Radio DJ-nya tak sedap. Kita pasang CD yang macam mana. Kan MP3 apa yang kita bawa dalam kereta kita. Percayalah ibu-ibu muda sekalian. Kalau kita tengok anak-anak yang berlari-lari dekat belakang ni. Kita hantar tadika, kita hantar dia pergi sekolah. Apa buat setiap hari? Baca surah Yasin saja. Qari yang kita pilih sedap. Pasang surah Yasin tiap hari dia nak hantar pergi sekolah. Rumah saya Darul Fawaz adalah tempat transit anak-anak daripada usia 4 tahun. Yang dulunya saya hantar mereka ke sekolah dan sebagainya. Kan termasuklah anak buah saya. Semuanya letak dekat Darul Fawaz. Sebab mak-maknya nak persekitaran yang ada suasana Al-Quran. Jadi anak buah saya seorang ni, setiap kali saya hantar budak-budak pergi sekolah, dia ada kat sebelah saya. Kan kita kalau budak nak pergi sekolah kan hati-hati ya sayang dengar cakap cikgu. Kan setiap kali budak nak turun dari kereta, anak-anak transit ni dari kereta ustazah akan cakap macam tu. Masa tu anak buah saya yang sekarang usianya 14 tahun dah dapat 30 juzuk Quran. Alhamdulillah. Ketika dia usia 2 tahun, 3 tahun duduk dengan ustazah. Tapi kadang-kadang dia hari-hari duduk sebelah ustazah untuk hantar anak-anak, kawan-kawan, abang-abang, kakak dia pergi sekolah. Ustazah akan tiap kali nak turun kereta, hati-hati, jangan nakal kat sekolah. Satu hari saya pegang telefon. Kan ya kak, saya tengah hantar budak pergi sekolah ni, apa tu? Kita tak sempat cakap dengan anak-anak, lambai-lambai gitu je. Tiba yang kecil umur 3 tahun tu baru nak masuk 4 tahun. Hati-hati, jangan nakal-nakal, pergi sekolah baik-baik. Sebiji word yang kita sebut hari-hari tu. Begitulah hari-hari saya mendengar daripada ibu-ibu Ustazah, saya tak sangka satu hari tu saya baca surah Yasin. Anak saya umur 6 tahun tu, kita bangun sekejap. Nak tutup api dekat dapur. Tiba-tiba dia sambung tanpa tengok mazhaf. Dia pun tak baca Quran lagi. Dia tak tahu nak baca. Tapi sebab hari-hari kita perdengarkan benda yang baik, maka yang baiklah sampai ke telinga dia. Percayalah. Ibu ayah, dalam kita usia masih muda. Mungkin kita kahwin muda, jiwa kita masih remaja, kita sukakan hiburan-hiburan yang begitu, tapi demi membina sebuah syurga dalam rumah kita, korbankanlah. Korbankan usia mudamu dengan bertukar cara hiburan dalam rumah tangga. Apa yang kita dengar, apa yang kita pandang. Kerana apa kita korbankan? Untuk kejayaan yang bukan saja kejayaan dunia, sampai ke akhirat nanti, kita nak sebut macam mana? Supaya sekeluarga masuk ke dalam syurganya Allah. Bukankah ini matlamat kita? Ibu-ibu yang punya anak yang dah besar sikit, yang dah pandai berjalan dengan kawan-kawan dia. Yang kita kata nanti balik jangan lebih daripada pukul 7.30. Jangan azan maghrib belum ada kat rumah. Kamu tahu bapak kamu tu garang macam mana kan? Kita warning dia. Tapi bila budak dah panjang langkah, 10 malam tak balik lagi. Kita marah dia. Sahabat-sahabat, anak kita dihantar ke madrasah, kita rindu. Tak boleh makan ayam goreng peha ni, kenapa? Allah, nampak peha ayam goreng, nampak?
Anak kita dekat asrama, makan ikan jaket, kok agaknya sian, bang tak boleh makan, rindu ke anak ni. Nangis rindu ke anak. Kenapa? Sebab kita nak sentiasa ada depan mata kita duduk dalam satu rumah. Tapi nanti bila kita balik ke kampung akhirat, bayangkan. Minta-minta amin kita disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita cari seluruh dalam taman-taman syurga itu kita tak nampak pasangan kita. Kita tak nampak anak-anak kita. Kat mana kita nak cari mereka? Sebab dalam satu kitab yang Ustazah mengajar, 40 hadis kehidupan di barzakh, orang yang mati ni, dia akan bila jumpa orang yang mati baru, dia akan tanya, Ustazah Zai, welcome to the club. Mati dah rupanya. Kemudian dia kenal kita, Ustazah dulu duduk keramat kan? Berjiran dengan adik saya kan? Adik saya tu sihat. Ustazah boleh sembang pula dengan dia. Kamu tak tahu ke adik kamu tu mati lebih awal daripada aku? Kenapa kamu tak jumpa adik kamu? Kita cari adik kita. Ustazah Zai kata adik saya mati lebih awal daripada dia. Kenapa saya tak jumpa dia? Sebab roh orang beriman akan duduk bersama kelompok orang beriman. Maka kalau kita tak jumpa di situ, maknanya dia dipindahkan, didudukkan bersama rohnya orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Itu baru fasa barzakh tu. Belum kita diasingkan antara siapa penghuni syurga dan penghuni neraka. Yang Allah benakan tembok yang begitu tinggi. Anak aku tu yang tengah ketuk pintu nak masuk dalam ni, tapi aku tak boleh bawa dia kat sini. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, suami isteri, hari ni kita nampak pasangan kita berbuat perkara yang Allah tak redha, tolong banyakkan solat hajat. Tolong banyakkan solat taubat. Mungkin kerana dosa aku, engkau uji aku berpasangan dengan orang macam ni ya Allah. Solat hajat untuk minta Allah yang maha latif, maha lembut, lembutkan hati suamiku, isteriku untuk aku menegur kesilapan dia ya Allah. Hanya minta dengan Allah. Sebab Allah yang pegang hati-hati kita. Kalau kita rasa kita nak ubah dia, kita tak mampu sahabat-sahabat. Sebab Allah dah cakap dalam Quran dah. Kita hanya mudah nak ubah diri kita sendiri. Daripada suka dengar hiburan-hiburan yang lara, kita yang ubah. Mula-mula macam bingit je telinga. Hari-hari masuk kereta lagu nasyid, tak apa-apa. Tak suka kita. Tapi lama-lama bila nafsu kita ni kita kuruskan dia. Nafsu ibarat kuda liar. Kalau diberi makan, kata Imam Ghazali, dia akan meliar, kencang larinya. Tapi kalau kita tak beri makan, seadanya saja, nafsu ini akan bertindak. Sebab kita tak boleh hapus nafsu. Kita disuruh urus nafsu. Jadi wanita-wanita yang saban tahun azamnya nak kurus tapi tak kurus-kurus kan. Ustazah Zai di Masjid Surau selalu mengajak. Asyik gagal je nak kuruskan badan kita ni. Jom kita kuruskan nafsu kita. Kan? InsyaAllah. Sebab apa? Kalau kita nak kuruskan nafsu, nafsu masih ada. Jangan doa dengan Allah, ya Allah hapuskanlah nafsu aku. Ni yang 5 tahun ke bawah perkahwinan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau doa hapus nafsu diaminkan malaikat Allah jenuh yang tidur bilik sebelah. Abang tak boleh tidur dengan awak dah ni. Kan? Sebab ada pasangan suami isteri menangis pada ustazah memang tidur bilik asing-asing. Memang tidur bilik asing-asing. Kenapa jadi macam tu kak? Saya tak tahulah ustazah. Memang dia tak boleh tidur dengan saya. Tidur bilik asing-asing. Bila kita tanya dia kata tak ada nafsu. Ini perkahwinan yang dah berusia lebih 20 tahun mungkin. Ini antara aduan. Jadi kalau mereka mengadu, jujur pada diri, tanya pada diri sendiri, adakah perkahwinan itu hanya untuk menghalalkan seks? Tidak ustazah, ada anak dah sekarang kan, maka teruskan perkahwinan bukan kerana untuk hubungan badan. Kenapa masih meneruskan perkahwinan? Masih jatuh cinta kerana kita ada sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Dulu mula-mula kalau kita duduk bujang, balik makan Maggi je. Sekarang macam mana merajuk pun isteri kita angkat bawah tudung saja ada makanan. Walaupun merajuk tu tanda dia tak teman kita makan dah. Main WhatsApp, terkikik-kikik, gelak. Rupanya gelak dengan kawan-kawan dia. Kita depan mata dia tak pandang pun. Allahu Akbar. Itulah dia kan peranan perkara ni. Yang jauh jadi dekat, yang dekat pula jadi jauh. Maka rumahku syurgaku tanya. Kalau seharian kita dah tak jumpa, waktu makan kenapa masih ada lagi benda ni atas meja? Paling kurang makan 10 minit tu sembang. Itu sebab kita kena ada ilmu. Anak-anak yang belajar di rumah ustazah tu bila balik,
Ibu-ibu, tadi kakak dekat sekolah, cikgu bagi 10 bintang. Diam, makan jangan bercakap. Pening budak tu. Sebab dekat Darul Fawaz, dia ajak bersembang benda yang baik. Kalau kita dengar dia gaduh, dia sembang benda tak baik, ni cakap pasal apa ni depan rezeki? Kita tegur. Tapi dia bercakap, kita nak poha, kenapa awak ambil poha juga? Itu biasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab waktu makan, wujudkan suasana jamaah di rumah. Tolong jangan biasakan anak makan dekat depan TV, mak makan dekat meja makan, ayah makan dekat sofa. Akhirnya kat mana kita nak bersembang? Kan? Kita biarkan kehidupan begini. Akhirnya bila dah remaja sikit, sorry lah ibu, kakak kena makan dalam bilik, assignment tak siap lagi ni. Engkau makan lama mana? Bukan sampai setengah jam pun. Makan dekat meja makan, sembang. Yang duduk universiti cerita pasal universitinya, yang duduk sekolah rendah cerita pasal sekolah rendahnya. So, dua keadaan, wahai orang yang ingin memiliki baiti jannati, jangan tinggal di rumah kita. Pertama, makan berjemaah. Kedua, sudah pastinya solat berjemaah. Solat berjemaah. Wahai suami, bacaan kita bukan seperti qari-qari yang hebat betul tajwidnya. Cukuplah untuk kita belajar daripada YouTube. Apa yang tak kena bacaan aku ni? Yang penting, yang rukun hanya bacaan Fatihah tu saja untuk kita baca kuat dalam maghrib, isyak dan subuh kita. Betul kan? Kita ulang dengar berkali-kali. Nak cari guru malu lagi. Nak mengadu dekat isteri yang aku tak pandai ngaji segan. Belajar melalui YouTube dulu. Oh, aku baca selama ni siratal ladzina am'amta alaihim. Rupanya dalam YouTube ni dia baca an'amta alaihim. Boleh dah betulkan insya-Allah. Yang isteri pula bila suami tak pernah jadi imam, tiba-tiba pandemik COVID, just stay at home, dia jadi imam. Tolonglah jangan waladhdallin tu tak cukup 6 harakat tu bang. Kan? Kawan tu baru salam ke kanan. Kita dah apa ni waladhdallin tak cukup 6 harakat. Ustazah saya kata kena cukupkan 6 harakat. Semput tu lah. Kan kita ni komplain. Sampai kiamat orang tu tak nak jadi imam lagi dah. Kan? Sebab dia tahu COVID, nampak macam takut sungguh ni. Saya hari pertama COVID tu ada tugasan di TV Al-Hijrah. Daripada Keramat ke bangunan TV Al-Hijrah tu, Ustaz suami saya hantar. Kita menggigil tubuh. Macam kiamat sungguh yang walaupun kita tak pernah tengok kiamat. Tak ada satu kereta pun di hari pertama tanggal 18 hari bulan 3 tahun 2020 tu. Tak ada kereta langsung satu hari. Kita kena bawa surat daripada TV mengatakan kita ada tugasan. Selalu kameraman sampai 4-5 orang. Kameraman seorang je yang bertugas. Selalu pengacara ada 2 orang. Seorang je yang bertugas hari tu. Saya rasa macam peliknya hidup. Lain. So kita rasa macam nak kiamat sangat. Ustaz pula baru baca email daripada Saudi yang sampai dekat Jeddah pun kena balik ke Malaysia. Pandemik, tak ada siapa boleh rentas negeri, rentas daerah. Ustaz kata, alah relax lah, orang perempuan selalu kalut macam ni. 2 minggu je ni Ustaz kata, confident 2 minggu. Rupanya 2 tahun, apatah lagi kereta terbang yang diimpikan dulu-dulu kita sekolah. Tahun 2020 ada kereta terbang. Kapal terbang tak boleh terbang. Masya Allah kan. Jadi nak ceritanya sahabat-sahabat kita rasa macam nak kiamat sangat. So suami yang tak pernah jadi imam tiba jadi imam. Tiba jadi imam. Walaupun bacaan tak sedap mana. Dia akan terus belajar sampai datang Idul Adha, Idul Fitri, dia siap bertongkat ni. Baca khutbah walaupun makmumnya hanya isteri dan seorang anak yang masih bayi. Oh subhanallah, hebat. Kan sebab apa? Sebab PKP memaksa kita pulang kepada pencipta. Betul Masya Allah. Tapi bila dapat isteri yang Allah bang, teruknya Fatihah. Macam mana macam ni bang? Kan? Sebaik anak kita ni kecil lagi tak boleh komplain. Kita yang komplain. Dia kata baik aku cari lain. Dia ni asyik lah nak komplain aku. Puji dulu. Hatta sampai guru saya ajar dulu sahabat-sahabat. Kalaulah kita rasa nak mufarraqah ni, teruk sangat bacaan dia ni, berlakon dulu, ikut dulu sampai tahiyat akhir. Maknanya kita sebenarnya dah berpisah. Aku tak boleh ni jadi makmum dia. Memang teruk sangat bacaan. Tapi dari segi perbuatannya, macam sama. Dia rokok, kita pun rokok. Supaya nak jaga hati sang suami ni. Dengan niat kita nak melatih dia. Ya Allah, lepas ni adalah cara aku nak tegur macam mana. Bang, kalau ikutkan saya memang nak mufarraqah tadi. Sebab abang salah terus baca. Huruf nun jadi mim.
Ba jadi ta. Tak betul dah ni. Jadi Masya Allah, kalau isteri yang pandai, ya Allah bang, saya rasa macam bulan jatuh ke riba. Selama 30 tahun kahwin ni makcik-makcik masjid tahu ngadu kat Ustazah. 30 tahun saya berdoa Ustazah supaya imamku benar-benar menjadi imam. Mujur ada COVID. Kalau tidak takkan jadi imam, dia kata. Sabar je lah Masya Allah. Jadi acik macam mana? Okey COVID ni. Okey kalau boleh lama lagi pun tak apa. Sebab tu tak habis-habis lagi sampai sekarang. Banyak makcik-makcik berdoa biarlah COVID sepanjang-panjang. Sebab apa? Dia terasa rumah dia macam syurga sungguh. Berapa ramai isteri pada minggu pertama tak berani keluar. Betul kan? Tak berani keluar. Sebab yang dia salah faham. Hanya seorang wakil keluarga. Mula-mula tu dia tulis ketua keluarga. Ketua keluarga suami lah. Jadi yang pergi pasar semua suami. Yang daun apa yang tadi? Daun sup bang, bawa balik daun ketumbar. Sabar je lah aku. Yang kunyit lagi kunyit. Tak cakap berapa inci ke kita nak beli. Tak cakap. Dia pergi beli kunyit 2 kilo. Kita nak buat kenduri ke apa ni? Jadi masuk je minggu kedua. Tak payahlah abang ni. Kita salah rupanya. Seorang je keluar. Tak kira isteri ke, suami ke, anak ke. Biar saya je pergi. Makin naik lemak lah suami. Duduk tengok TV. Pergi kerja pun tak boleh. Duduk je kat rumah. Masya Allah. Sebenarnya Allah sedang melatih kita. Apa peranan suami sebenarnya dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Kan pergi pasar Ustazah, balik kejap-kejap tunggu azan Zuhur. Tak pernah-pernah suami saya tak azan lagi ya. Rupanya tak sabar nak jadi imam. Masya Allah sahabat. Sebab isteri dia asyik puji. Syoknya kan bang, bahagia rasa. Lepas tu rupanya bila dah 2 tahun COVID, kan, makin besar isterinya kat rumah. Kerja work from home pula kan. Tiba-tiba suami balik daripada mana? Tengok-tengok, ya awak kenapa ni? Buang tebiat ke kenapa? Kat dapur pakai kebaya. Kan? Kenapa isteri masak pun pakai kebaya? Sebab dia kata dah dekat 2 tahun tak masuk office bang, sayang baju-baju ni saja tengok ketat dah. Jadi daripada saya berketat-ketat nanti bila dah boleh pergi pejabat, baik saya pakai kat rumah. Masak pakai baju kebaya, hebat. Inilah sebenarnya yang Islam nak. Jadi apa yang Ustazah belajar, ya Allah, Engkau turunkan sesuatu walaupun ramai. Ustazah Zai sendiri, seluruh keluarga, sepupu, sepapat, 16 orang meninggal kerana COVID. Kita sedih, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi ada banyak yang Allah ajarkan kepada kita. Subhanallah, dalam just stay at home itu, kita belajar sesuatu betapa seorang lelaki, anda yang dikatakan oleh Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Seorang kawam, pemimpin kepada orang perempuan. Jadi kalau jadi pemimpin, apa kata Syuib? Tengok juga Ustazah Syuib selepas kematian Sarah. Dikebumikan pada petangnya, dekat nak maghrib dia buat live. Saya kata live apa ni? Sampai 100,000 orang yang menonton ni. Termasuknya Ustazah Zai tonton sekali. Sebab apa? Sebab kita kata selalu ustaz-ustaz ceramah nak dapat 10 orang pun kuliah maghrib payahnya. Syuib ceramah 100,000 live tu. Saya pun dengar. Bang, jom kita dengar sama-sama sampai habis. Dengar sampai habis. Sebab apa? Sebab Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia berkongsi. Macam mana isteri nak taat kepada kita. Macam mana isteri nak hormat kepada kita. Sebab isteri kita confused. Kata ketua keluarga adalah suami. Tapi tak pernah duduk depan dia. Bukankah namanya ketua mesti duduk di depan? Tak pernah sekali dia tengok suami duduk di hadapan dia. Saya tersentak. Aku ceramah tak pernah terfikir benda ni ya Allah. Tapi dia yang merasa ketika isterinya nak hijrah, ketika isterinya setiap hari membaca surah Waqiah bersama terjemahan, ketika isterinya sangat memujuk dia untuk menjadi imam kepada isteri dan anak-anaknya, dia rasa dirinya sangat dihargai. Dan minta maaf sebut, saya percaya bacaan Quran dan tajwid Syuib ketika itu belum perfect lagi. Tapi sebab ajakan daripada isteri, tak pernah komplain. Sekurang-kurangnya ada juga imam dalam rumah aku. Faham ya? Dan anak-anak dah mula respect. Nak solat, tunggu ayah. Ini bermula dengan kita. Aku cakaplah dekat korang semua rakan-rakan artis. Dia sebut satu-satu. Kita gagal kalau kita belum pernah duduk di hadapan isteri kita menjadi seorang imam dalam rumah kita sendiri. Saya tak boleh lupa word dia yang itu. Saya dengar live itu sampai ke habis. Faham ya? Sebab terkadang kita bercakap saja tanpa kita buat, tak sampai ke hati kita. Tapi apa yang Ustazah Zai sampaikan, sahabat-sahabat, adalah pengalaman-pengalaman daripada orang yang duduk dengan Ustazah.
Ustazah duduk sebelah Nilofa seminggu sebelum dia kahwin tu, inai dia bukan merah inai, hitam inai ketika itulah. Jadi hari ni hitam ke warna lipas tak jadi ke biar pi. Yang penting dia pakai tetap cantik. Kita pakai tak cantik-cantik sebab sibuk nak jadi dia. Suami saya kata, sabar yang awak pakai tudung apa pun awak tetap Muzayyanah. Awak takkan jadi Nilofa ke Fazura, takkan jadi. So insaf sekejap kita, betul lah ya Allah, pakai je lah yang dalam almari ni. Kan kita duk sibuk, akhirnya kita pula kecam dia kalau tak jadi. Padahal nafsu kita. Masya Allah. Dia kata apa, Ustazah tolong doakan saya istiqamah. Kenapa dia minta Ustazah doakan istiqamah? Setelah saya bercinta dengan Al-Quran, bila mengaji saya rasa rugi kalau saya tak mengkaji. Dia orang bijak. Saya rasa rugi kalau saya mengaji tanpa mengkaji. Sibuk mana program saya dalam hidup, saya akan wajibkan diri saya pukul 10 pagi baru boleh mula kerja. Sekarang Ustazah, kalau dulu buka-buka mata saya fikir dunia je. Sekarang daripada lepas subuh sampai 10 pagi adalah me time saya dengan Allah. Saya akan bertadabbur Quran. Sama ada panggil guru, belajar melalui YouTube, dia sendiri baca terjemahan. Kalau saya rasa ada urgent perkara penting sangat, kereta saya mesti ada Quran terjemahan. Sampai saya rasa resah kalau saya tak baca Quran bersama terjemahan, saya akan bagi signal ke tepi, saya berhenti sekejap, ambil Quran dalam laci kereta, saya baca surah apa saya nak baca beserta dengan terjemahan. Sahabat-sahabat rasa macam mana? Saya rasa macam aku ustazah ke Nilofa ustazah. Faham ke tak faham? Masya Allah, kerana dia buat apa yang dia cakap. Kita hari ni datanglah apa kursus, speaker mana yang hebat bagi share tips rumah tangga bahagia, baiti jannati pada kita. Tapi kita balik masih seperti dulu. Tak ada seinci pun dalam hidup kita yang kita nak ubah. Bertindaklah sekarang. Bertindak sekarang. Walaupun sikit kita mesti melangkah. Tayar mesti berpusing. Mesti berputar. Sekejap biasa kita diuji, kita berada di atas. Sekejap kita terkebawah biasa. Tapi hidup ini perlu diteruskan untuk kita sampai ke destinasi dan pastikan destinasi itu adalah syurga. Maka rakan-rakan, sahabat-sahabat, sama ada usia perkahwinan bawah 5 tahun, 10 tahun, dah 10 tahun ke atas, anda orang hebat. Kerana Allah sudah berikan jodoh. Sebelah kita tu adalah orang yang terbaik yang Allah datangkan dalam hidup kita. Maka tolong jangan bandingkan dia dengan suami orang lain. Jangan bandingkan dia dengan isteri orang lain. Jangan cuba nak bawa isteri orang lain masuk dalam rumah kita. Jangan cuba nak bawa suami orang lain masuk dalam rumah kita. Sebab suami dia adalah dia. Nampak orang share dekat Facebook, share wedding anniversary dia Ustazah, dapat bunga sejambak, kita sekuntum pun tak pernah dapat. Dia bahagia dengan cara dia. Kita cukuplah suami balik kerja, yang sedapnya awak masak sarapan pagi tadi. Kan awak pergi kerja awal, tak sempat nak puji. Itu pun dah cukup dah. Subhanallah sahabat-sahabat. Semua orang ada cara untuk berbahagia. Ketika Ustazah Zal, ni baru jumpa, baru kenal, kita dah nak habis. Kan saya bercerita, orang tanya, Ustazah apa rahsia, Ustazah apa rahsia, apa sangat nak kongsi. Kadang orang suruh kongsi rahsia mendidik anak-anak. 20 tahun Ustazah bernikah dengan suami, Alhamdulillah. Masih berbulan madu sampai hari ini kerana Allah uji dengan tidak ada zuriat. Syukur ala kulli hal. Jadi orang tanya, Ustazah macam mana boleh rasa macam bahagia je walaupun tak ada anak? Jawapannya dalam hidup, jangan ambil kerja Allah. Faham ya? Jangan ambil kerja Allah. Dalam urusan apa pun, PKP suami kena berhenti kerja. Kita bukan minta diberhentikan kerja. Tolong wahai pasangan beri sokongan. Tahu bang, abang ni pekerja paling dedikasi tapi dah Allah takdirkan. Pandang Allah dulu sahabat-sahabat. Pandang Allah dulu. Takkan masuk 1 sen rezeki pada kita kalau Allah tak izin. Takkan terhilang 1 sen rezeki daripada kita kalau Allah tak berkehendak. Maka terima dulu. Pandang Allah dulu. Kan kalau kita nak bahagia, kita tengok siapa yang berhak memberi bahagia kepada kita hanyalah Allah. Jadi kalau kita kata berkahwin tu sunnah, orang tak kahwin tak dosa pun. Tapi kalau dah mampu, sampai sanggup melampiaskan syahwat kepada perkara berzina dan sebagainya, menjadi wajib kamu berkahwin. Jadi kamu dah kahwin, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah. Jadi hari ini dah kahwin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebenarnya jodoh tu tak pernah tersilap. Allah yang pilihkan untuk kita.
hargai, lalui, cari yang baik-baik saja sebagai matanya lebah. Jangan sibuk mencari yang buruk dengan membandingkan dengan orang lain, kerana suami kita takkan jadi seperti orang tu. Isteri kita takkan jadi seperti orang tu. Kan sedikit baik yang ada pada dia, jom kita siram dengan air kesuburan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan kalimah tauhid yang kita jadikan pakaian. Maksudnya kita takkan bertindak kalau dalam hati kita tidak ada kalimah mentauhidkan Allah. Allah suka aku macam mana ni? Maka bila kita sebut aku akan mati satu hari nanti, matinya kita hanya bawa doa anak yang soleh, yang dah dianugerahi zuriat oleh Allah, didik mereka paling kurang selepas matinya kita masih boleh mendoakan kita. Kenang kita, rindu kita, ingat kita. Teringat je dah merupakan doa bagi seorang anak soleh kepada ibu dan ayahnya. Kalau tak ada anak soleh solehah, kerana bukan kamu yang minta begitu, Allah yang berikan begitu, pastikan harta yang kamu cari, harta yang boleh dijadikan amal jariah berpanjangan. Okay? Kita tak dapat, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ke syurga melalui anak soleh solehah. Pastikan bekerja walaupun hidup berdua-duaan. Orang sebut ni kerja pagi sampai petang, malam sambung kerja lain, weekend kerja lain pula lagi. Tak penat ke? Kau cari apa? Nak bagi makan siapa sebenarnya? Jawapan kita nak jadi jutawan akhirat, bukan nak jadi jutawan dunia semata. Okay? Luaskan infak kita. Sebab itulah yang akan menjadi jambatan ke syurga Allah. Terakhir, kita ada ilmu dalam bidang apa pun kongsikan. Walaupun kita bukan pendakwah, penceramah, hari-hari bercakap yang baik-baik kepada anak-anak kita. Itu juga adalah satu perkara kebaikan. Yang katanya Nabi SAW, jangan jadi seperti kuburan. Jangan rumah pula yang menjadi kubur. Maksudnya bila pergi kubur baru sibuk nak baca Quran. Tapi dekat rumah tak pernah pun baca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, setiap malam, wahai pasangan suami isteri, pastikan ada solat tahajud. Kita menyembah Allah. Tak lama pun, Ustazah Zai bukan minta bangun pukul 2-3 pagi. Lagi-lagi ibu ayah yang muda-muda ni. Usahakan dapat bangun 10 minit, 15 minit sebelum azan subuh. Hiasi malam kita walaupun dengan 2 rakaat tahajud. Buat 40 malam berturut-turut, anda akan rasakan perbezaan. Macam mana lidah kita yang kasar bercakap dengan pasangan, kita mampu tahan sekejap. Ya Allah, suami aku ni, kenapa aku nak tengking-tengking dia ni? Allah tak suka. Otak kita ni akan fokus kepada Allah bila malam hari waktu orang lain tidur berdengkur, kita sujud. Kita minta kepada Allah dengan sungkurkan dahi kita ke atas lantai, kita mengetuk arasy Allah. Permudahkan ya Allah, aku sayang dia kerana engkau yang hadiahkan dia kepada aku ya Allah. Bukan aku nak bersanding atas dunia ni saja, tetapi sampai ke akhirat ya Allah, aku bersanding semula dengannya di dalam syurga. Maka jahat dia bagaimanapun kita akan telan. Kita akan telan dan kita minta kekuatan daripada Allah untuk kita bersama sampai ke pengakhiran hayat. Sahabat-sahabat, kalau kita tidak jujur dengan Allah, kita tidak akan jujur dengan mana-mana hamba Allah termasuk pasangan kita. Okay, jujurlah dengan Allah sebagai hamba. Sebab kita ada Allah sebagai Tuhan. Allah yang menetapkan rezeki sekian, jodoh sekian, apa takdir hidup yang akan datang, semuanya Allah. Percantikkan hubungan kita dengan Allah, mulakan dengan tahajud 2 rakaat setiap malam. Boleh ya ibu ayah sekalian? Masya Allah. Kenapa tak ramai yang berani angguk ni? Kan? 2 rakaat sahaja. Kita boleh bangun kencing tengah malam. Kita boleh bangun risau kereta baru. Kita lupa nak parking elok-elok semalam. Ada tak orang langgar bucu dia? Risau segala hal dunia. Tapi kita tak risau. Kita tak pernah bertahajud di waktu malam. Hiaskan kita sudah pastilah dengan solat 5 waktu sehari semalam. Quran jangan tinggal. Okay? Kemudian sahabat-sahabat muslimin muslimat, susah macam mana pun kita, tolong ajarkan anak-anak kita untuk bersyukur dengan rezeki yang Allah beri pada kita. Latih mereka. Masuk masjid, bagi anak kita duit RM1, nah masuk dekat tabung masjid tu. Dia akan berlumba-lumba, bahkan gaduh. Koyak duit RM1, gaduh abang dan kakak. Nak rebut masuk dalam tabung masjid. Kenapa kena bagi ayah?
Sebab tabung masjid ni nanti dia beli kapet baru, ada duit kita sikit dalam tu. Kan orang solat kat sini, orang akan doakan kita sekali. Dalam doa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ada doa untuk kita. Tu nampak orang buta tu, jom kita pimpin tangan dia. Kalau kita tak mampu berinfak dengan RM, tolong ajarkan mereka gunakan kudrat. Gunakan masa yang ada untuk menjadi orang yang bersedekah di jalan Allah. Sebab apa? Dengan sedekah ini insya-Allah, ya Allah, kenapa degil sangat isteri aku tak nak dengar kata. Hari-hari selfie je kerjanya, ya Allah. Lawa pula tu. Tapi kat rumah tak pernah lawa macam tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ditegur, dia pula yang lebih tinggi suara dengan aku. Bersedekah. Niat Allah lembutkan hatinya. Anak-anak aku kenapa tak nak dengar, ya Allah. Kalau menghadap handphone tu sampai tak pandang muka aku dah bersedekah. Kita fikir macam tak logik. Macam mana sedekah boleh settle masalah kita? Sebab dia mampu membersihkan hati kita. Dia mampu menundukkan hati kita. Masya Allah, perbaiki hubungan dengan ibu dan ayah. Walaupun mungkin dulunya kita berkahwin, ada adik-beradik, ibu ayah yang tak suka dengan kita. Tapi Allah suka kita cantum hubungan baik dengan ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua. Faham ya? Jadi bila ada di kalangan mereka yang tak merestui kita, bukan selamanya tidak dalam restu. Rebut, belai, beli jiwa mereka dengan kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya lahir cucu seorang, dah boleh senyum, dah mak mertua dengan kita. Maka rebut peluang tu untuk selalu balik kampung. Kenapa? Sebab kita nak tunjuk pada dia kita sayang dia, walaupun dia pernah tak sayang dengan kita. Semua ini sahabat-sahabat akan mengundang rahmat barakah. Masya Allah. Jadi ini yang kita mahukan dalam kehidupan. Ala kulli hal, alhamdulillah. Saya baru nampak Al-Fadhil Ustaz Amran, sahabat saya. Masya Allah. Dengan zaujah tercinta. Kena naik pentas sama-sama ni. Masya Allah kan. Daripada Ustaz Amran tak payah buka kitab. Apa yang ada dalam hidup beliau saja pun selalu jadi bahan ceramah Ustazah Zain. Kemarin ngumpat Ustaz Amran dekat Surau Taman Permata Ustaz. Ngumpat dekat Surau Taman Permata sebab Ustaz Amran pun mengajar kat situ. Jadi acik-acik kata best lah Ustazah dengar cerita Ustazah ni. Dengan cerita apa? Cerita Ustaz Amran. Masya Allah kan Ustazah ni nak kena ni ngumpat aku dekat masjid ni. Tapi percayalah benda yang kita boleh tiru. InsyaAllah yang baik-baik. Kami berkawan lama, kalau ada buruknya pun adalah menjadi satu dosa untuk kita sebar-sebarkan. Tapi bila kebaikannya yang kita rasa kita tak mampu nak tiru, jom kita ajak orang lain untuk dapat kekuatan meniru mana-mana kebaikan orang lain. Sebab kita pun ada buruk. Syukur Allah tutup aib kita. Kan siapa sahaja yang kita jadikan contoh tauladan dalam hidup ni, fokus kepada baiknya kita tiru. Buruknya jom kita kesampingkan, termasuklah pasangan hidup kita. Faham ya? Mudah-mudahan semua rumah tangga selepas ini menjadi baiti jannati. Antaranya, wahai suami, kita tak sabar nak balik rumah sebab dalam rumah kita ada bidadari. Macam, okey ke tak okey? Ke balik rumah dan nak balik keluar semula, kan? Bukan bidadari ni Ustazah, cili api. Masuk-masuk je sakit kan telinga ni. Jadi mudah-mudahan kan kita pekakkan telinga sekejap lah. Sebab apa yang dia cakap tu kadang-kadang benda yang betul. Jadi Ustazah minta ampun maaf, zahir batin. Pukul 11 dah, jemput bersama-sama. Setiap pagi saya menekuni kitab La Tahzan. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Terkadang sedihnya kita kerana kenapalah Allah bagi jodoh yang macam ni. Kalau aku tahu hari tu aku tak nak kahwin dengan dia. Masalahnya kan sekarang ni dah terberkahwin. Suka tak suka itulah pasangan kita. Okay, jadi insya-Allah jangan bersedih, Allah bersama kita. Hari-hari ajak pasangan mendengar ilmu. Kalau tak sempat masjid surau, on the way pergi kerja jam, on the way balik kerja jam, pasang mana-mana media sosial yang ada ilmu. Anak-anak kita akan mencontohinya insya-Allah. Ampun maaf zahir batin, tahniah kepada penganjur mengumpulkan kan pengantin-pengantin lama termasuk pengantin baru. Mudah-mudahan mampu bercinta sampai ke syurga Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.